Alright, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kelas. Waalaikumsalam. Okey. Sihat ke? Ya, Ibu. Sihat. Tak, cikgu. Tak? Kenapa tak sihat? Demam. Takut. Demam. Demam. Okey, saya harap semua dapat jaga diri musim-musim COVID ni kan? Okey, okey semua. Dari belum hari ni kita nak belajar apa? Jadi. Ready? Okey, saya rasa kena kecilkan sebab tak nampak. Macam mana? Masuk. Sekejap ya. Ya, kau okey. Kamu sering nampak di mana pemandangan seperti ini? Okey kelas. Kat TV. Nampak tak gambar ni? Kamu sering nampak pemandangan seperti ini di mana? Nampak. TV. TV. Kat hotel. Kat hotel? White House. Kat Kat taman? taman. Kat taman bunga? Okey, kamu rasa Kat TV. ini biasa dalam gambar ni biasa kamu nampak di mana? Di luar bangunan atau di dalam? Di luar. Di luar. Okey, biasanya di luar tu Luar. orang panggil apa? Taman. Apa nama? Tempat luaran. Hotel kita pergi tu. Hotel kita pergi tu. Ya, betul. Landscape. Taman. Okey. Jadi hari ni kita akan belajar bab 5. Okey, tajuk reka bentuk landscape. Okey, dah sedia semua? Okey. Baiklah. Ya. Ya. Landscape. Okey. Yang pertama. Okey. Definisi reka bentuk landscape. Okey, apa yang dimaksudkan dengan landscape di sini? Landscape merupakan pemandangan di atas permukaan bumi yang dihasilkan daripada keadaan semula jadi atau hasil binaan. Okey, yang itu maksud landscape. Maksud definisi bagi reka bentuk landscape pula ialah reka bentuk landscape merupakan gabungan sains dan seni di dalam menghasilkan satu rekaan kreatif melalui dua komponen utama iaitu landscape lembut dan landscape kejul. Okey. Apa yang kamu nampak di dalam gambar ini ialah merupakan landscape. Landscape ni merupakan satu pemandangan di mana pemandangan itu telah diatur dan direka oleh pereka bentuk landscape lah seperti yang kamu lihat tu kan. Okey, pemandangan biasanya ni kalau kamu lihat boleh dapat di taman-taman atau di rumah kamu sendiri boleh dapat pemandangan seperti ini. Macam di luar rumah sendiri boleh dapat macam gazebo ni, tumbuh-tumbuhan. Mesti kita ada setting sendiri kan landscape masing-masing di rumah kan. Kat rumah mesti ada satu tempat yang kita tanam-tanam pokok kan. Ada kan? Ya. Itulah yang kita panggil landscape. Okay, reka bentuk landscape ni biasanya kita sebagai orang biasa sendiri boleh mereka bentuk landscape ini sebab kita sendiri ada cita rasa kita sendiri kan. Kalau kamu tengok macam laman-laman mini di sekolah sendiri, di rumah ataupun di taman rekreasi sendiri tu pun kebanyakan itu yang pereka-pereka landscape lah yang mereka bentuk landscape tersebut. Cuma kalau kamu sendiri di rumah boleh mereka bentuk landscape tu macam susunan meja tempat duduk kamu tu di mana, pokok-pokok tumbuhan yang kamu nak susun macam bunga orkid, bunga kertas tu pun kamu boleh susun ikut kreativiti masing-masing. Okay, faham? Okay, baik. Okay, seterusnya kita
kita pergi kepada ciri-ciri seorang pereka bentuk landscape. Okey, ciri-ciri seorang pereka bentuk landscape ni ada 6. Okey, pereka bentuk landscape ni bukan orang yang biasa-biasa. Mereka ni biasanya telah belajar tentang keperluan sesuatu landscape tu. Macam kenapa susunan pokok ni kat sini, kenapa susunan pagar tu kat sini, pokok besar, pokok kecil kat sini, kenapa? Kenapa? Tapi pereka bentuk landscape ni dah belajar. Cuma kita ni sebagai orang biasa, kita tak belajar tapi kita ada kreatif. Kita sendiri kreatif untuk mereka bentuk landscape kan. Macam saya cakap tadi, kita boleh mereka landscape di rumah kita. Macam taman mini kan, ada tempat duduk, kita boleh lepak-lepak petang dengan beriadah dengan family, ada tumbuh-tumbuhan, semua kita boleh reka. Okey, yang ni antara ciri-ciri seorang pereka bentuk landscape lah. Okey, yang pertama, pereka bentuk landscape ni haruslah mempunyai kefahaman dalam ilmu seni, fizik, sejarah, matematik dan sains. Okay, kenapa kita cakap pereka bentuk landscape ni kena ada kefahaman tentang ilmu seni dan fizik, sejarah, matematik dan sains? Kenapa? Dia nak ukur-ukur. Betul. Lagi? Untuk mengetahui ukuran. Mengetahui ukuran. Lagi? Mengenal Logik. bumi. Untuk Mengenal apa? mengetahui logikal. Apa? Tak dengar apa? Jenis bentuk tanaman yang sesuai. Betul. Betul apa idea kamu tu yang kamu beri pendapat. Betul. Tidak belajar. Ini kerana mereka bentuk landscape ni macam saya cakap tadi, dia orang belajar macam mana kita nak kena pasti adakah kesesuaian pokok itu sesuai di satu landscape tu. Sizing saiz taman laman ruang tu besar, berapa banyak pokok yang kita kena letak. So dia orang kena ada kefahaman tentang tu. Okay, untuk macam point tu ilmu seni tu dari segi menghias lah. Okay, susunan tu tak boleh nak terus letak je kan. So dia tak jadi terletak elok lah. So diorang kena ada kefahaman tentang ilmu-ilmu seni, fizik, sejarah, matematik dan sains. Okay, yang kedua, pereka bentuk landscape juga haruslah mempunyai kemahiran menyelesaikan masalah. Ini kerana bila kita pereka ni, bila dapat macam pelanggan yang ada rumah dan ada sebuah landscape yang luas tapi tak tahu macam mana nak menghias landscape tu jadi landscape yang menarik, yang selesa untuk kita beriadah dengan family kan. Jadi peranan pereka bentuk landscape ni dia kena berfikir di luar kotak untuk menyelesaikan masalah pelanggan mereka. Jadi diorang kena tahu okey untuk ruang yang macam ni, okey apa yang dia boleh suggest untuk pelanggan. Okey untuk ni boleh kita letak gazebo, kita boleh letak kita boleh letak pasu bunga yang macam ni. Okey tempat duduk yang macam ni. Okey dia kena ada kemahiran menyelesaikan masalah tu. Okey, yang ketiga, mestilah kreatif dan inovatif. Okey, ini kerana untuk mereka bentuk landscape ni, kita kena ada satu idea yang bernas. Macam untuk menjadikan landscape tu lebih menarik kan. Macam kita sendiri kalau kita pergi taman kan, taman rekreasi, apa yang kamu buat apa yang boleh buat kamu tertarik tentang sesuatu taman tu? Kalau kamu tengok taman tu, best lah macam nak pergi sana lah. Apa yang membuatkan kamu rasa macam tu bila tengok taman tu? Kolam. Lagi? Kolam. Warna dia. Ada kolam. Betul, ada kolam. Bunga. Lagi? Banyak pokok. Ya betul, banyak pokok. Ini kerana secara umumnya warna hijau ni memberi kita ketenangan dan merangsang kita punya otak untuk lebih macam menghargai alam sekitar. Jadi bila kita tengok satu taman tu, satu landscape tu cantik, kita jadi macam best lah nak duduk sini lah macam menghayati alam, macam tengok pokok-pokok besar, pokok kecil kan.
Biasanya kita boleh tengok landscape tu dekat taman-taman lah. Taman-taman botani, taman-taman rekreasi. Biasanya lah kan. Untuk rumah tu macam susun atur di rumah pun boleh jadi landscape juga. Macam mana susunan pokok bunga kamu. Um, Kedudukan pokok-pokok kamu tu perlu tak pokok besar ni kat sini? Perlu tak pokok kecil kat sini kan? Okay, untuk yang seterusnya, ciri-ciri seorang pereka bentuk ni juga haruslah menjelaskan idea dengan tepat. Jadi bila kita dah ada pelanggan, kita tengok ada satu landscape terkosong, mesti kita kena bagi idea yang macam untuk meyakinkan customer. Okay, landscape macam ni, ruang macam ni kita perlu letak macam ni kan. Kita kena ada idea yang tepat untuk meyakinkan pelanggan macam awak lah. Contoh awak jadi pelanggan ada rumah yang besar pasal ada satu ruang landscape tapi tak tahu macam nak hias sebab awak tak ada kemahiran tu kan. So awak panggil pereka bentuk ni. So bila awak cakap awak nak macam ni, bila awak melemparkan idea kat pereka bentuk ni, dia pereka bentuk ni sendiri akan ambil point, dia akan meluarkan idea-idea untuk bagi gambaran macam mana landscape ni akan terbentuk lah. Akhirnya nanti bila awak bagi kepercayaan untuk mereka membentuk landscape untuk kat rumah awak. Okay, yang kelima ialah peka terhadap alam sekitar. Okay, biasanya mereka bentuk landscape ni, diorang suka tentang alam sekitar lah. Macam tumbuh-tumbuhan tu. Diorang lebih menghargai sebab mungkin ciri-ciri mereka bentuk ni juga yang menjiwai alam sekitar, menghargai alam sekitar. Yang nak hirup udara segar. Jadi bila diorang appreciate, menghargai alam sekitar ni, mereka ingin mencantikkannya, menghias, menjaga dengan elok supaya bila kita pandang je senang, bersih kan. Kita pun suka tengok. Okey, yang terakhir ialah kemahiran mengurus kerja. Jadi bila ciri-ciri pereka bentuk ni mestilah pandai mengurus kerja. Bila dapat landscape yang kosong, kita kena pandai urus kerja lah kan. Okey, faham semua setakat ni? Faham? Faham. Okey. Okey, yang seterusnya terbagi kepada konsep reka bentuk landscape. Okey, konsep reka bentuk landscape ada 5. Yang pertama, konsep reka bentuk landscape Inggeris dan konsep reka bentuk landscape Jepun. Konsep reka bentuk landscape Melayu, konsep reka bentuk landscape Islam dan konsep reka bentuk landscape Bali. Jadi, kita akan fokus kepada 3 landscape iaitu reka bentuk landscape Inggeris, reka bentuk landscape Taman Melayu dan reka bentuk landscape Islam. Okey. Seterusnya. Okey. Okey, yang ini untuk reka bentuk landscape lah kan. Okey, untuk konsep reka bentuk landscape Inggeris, okey, kita kebiasaannya awak boleh tahu tak macam mana kalau kita tengok satu landscape tu, oh ni landscape Inggeris, ni macam bertemakan Islamik. Macam mana awak boleh kenal pasti sesuatu landscape tu merupakan landscape ni tema Inggeris, macam mana? Penggunaan warna. Betul. Motif, warna. motif. Betul, motif. Tema corak. Susunan. Betul, tema corak, susunan betul. Lagi pelajar? Dekorat. Pokok yang diguna. Pokok yang diguna betul. Apa tadi Nina? Saya tak dengar. Dekoratif dia. Dekoratif, betul. Betul, semua idea kamu adalah tepat. Okey, jadi untuk ciri-ciri landscape Inggeris ni, biasanya dalam konsep ini terdapat tasik. Okey, halaman berumput yang bergulung, pokok-pokok, binaan klasik, jambatan dan seni bina yang menarik. Jadi kebiasaannya kalau kita nak tahu reka bentuk landscape yang ni tema apa, Inggeris ke lebih ke arah Islami ke, kita tengok sendiri design dia. Okay, design yang macam yang kita nampak lah kan. Kat gambar ni, okay, ada batu-batu ni, pokok ni sendiri dengan jambatan. Okay.
Diorang ini merupakanlah gaya landscape yang terawal di England pada awal abad ke-18. So, orang cakap macam apa? Tema Inggeris kan, putih pink kan, ada bunga macam design macam ni. Ada apa? Kelinci air. Inilah semua tema diorang. Jadi ciri-ciri dia ada batu kerikil, alat pemagaran dan dinding, rumput atau pokok renek, binaan yang berciri kearcaan, pokok dan bunga. Okey, biasanya konsep reka bentuk landscape Inggeris ni akan ada punya satu arca. Tak kisahlah arca tu kecil atau besar, mesti ada. Macam kalau kamu tengok kan, yang ni arca dia, ni arca dia. Biasanya taman-taman dia orang ni letak arca tu sebagai penarik untuk orang pergi taman tu. Besarnya statue tu kan, besarnya macam tu. Okey, seterusnya kita pergi kepada konsep reka bentuk landscape Taman Melayu. Yang ni menitik beratkan hubungan antara manusia dengan persekitaran kerana masyarakat Melayu sangat mencintai alam semula jadi dan mempunyai halaman yang luas untuk disesuaikan dengan pelbagai aktiviti masyarakat dan kekeluargaan. Jadi biasa kita kalau tengok landscape Taman Melayu seperti rumah Fatih Fahana kan, kita tengok kan, ada gazebo, lawa kan, yang ada binaan berasaskan kayu. Jadi kita biasa orang Melayu kan kita sendiri suka melepak di satu kawasan yang besar untuk ramai-ramai berborak-borak kan. Jadi kebiasaannya konsep landscape Taman Melayu ni mesti akan ada binaan berasaskan kayu. Kalau kamu tengok seperti gambar ni lah kan. Seperti yang saya tunjuk ni. Ada gazebo lah kalau orang panggil gazebo. Lepas tu susunan pokok-pokok besar ni mesti ada. Pokok dan bunga mesti ada. Lepas tu luas. Dia punya halaman ni mesti luas. Untuk macam buat bakar-bakar ke. Biasanya sesuai lah untuk kita, untuk masyarakat Melayu. Okay? Faham? Faham belajar? Okay. Apa dia? Ain Hayat? Masa. Oh, okay. Sekejap ya. Okay. Yang terakhir ialah konsep reka bentuk landscape Islam. Jadi, idea landscape ini berasal daripada kepercayaan Islam mengenai impian taman syurga. Syurga memiliki ciri seperti air yang mengalir, pohon buah-buahan dan tempat-tempat di bawah pohon teduh. Jadi konsep ini mempunyai 3 fungsi iaitu praktikal, agama dan nilai estetika. Berasal dari Arab dan tersebar ke negara lain seperti Persia, Sepanyol dan India. Jadi kalau kita tengok reka bentuk landscape Islam ni, biasanya mesti ada pancutan air kan? Biasanya kalau kita nampak ni dekat luar masjid mesti ada kan? Biasanya sebab apa kena ada pancutan tu mereka ni lah macam membayangkan lah, macam bukanlah membayangkan apa orang cakap landscape tu macam tenang, macam taman syurga lah yang mempunyai air yang mengalir macam air pancur semua tu kan, ada pokok-pokok. Sebab tu kalau kebanyakannya mempunyai inilah pancutan air kalau untuk landscape Islam. Biasa kita akan nampak dekat luar ni lah masjid lah. Okay, semua faham setakat ni? Okay, saya akan move on kepada rumusan. Okay, apa yang kamu faham tentang landscape tadi? Hiasan luar rumah. Betul. Landscape tu menyusun dan menggubah. Betul. Mengubah landscape laman lagi. Belajar. Okay, kita pergi kepada kuis pula. Okay, belajar. Kita buat aktiviti sikit siapa yang faham dia jawab. Ya, siapa yang bagi fokus tadi boleh jawab.
Okey, Ya, Cik, ya, mari kita jawab soalan. Susah lagi. Tak susah pun kejap Senang je Kalau tak susah bukan soalan. Okey, kita start kuis ni sama-sama jawab. Siapa nak jawab angkat tangan. Dah ada 5 Senang. soalan saja. Saya nak jawab soalan nombor 1. Okey. Nahaya jawab yang nombor 1. Okey, ready. Sedia. Bila nak balik? Soalan. Okey, Nahaya, ready. Okey, go. Okey. Soalan yang pertama. Gambar di atas menunjukkan Gambar di kepada atas reka bentuk landscape. reka bentuk landscape. Landscape Islam. Betul. Siapa jawab tadi? Islam. Abang Nina betul. Hai. Lambat. Kacau je. Okey, soalan yang kedua. Antara berikut manakah bukan antara reka bentuk landscape? Tadi saya dah sekarangkan 5. Yang mana salah satu yang bukan? China. Cina. Ya, betul. China. Okey, yang ketiga. Antara berikut ciri-ciri seorang pereka landscape kecuali yang mana? Nombor 1. Memastikan ruang dibina sesuai. Betul. Ini yang bukan, kecuali. Okey. Soalan Baiklah. yang dua terakhir. Konsep reka bentuk landscape Taman Melayu. Ada ciri-ciri tersebut kecuali. Utin jawab. Betul Fana? Berasal dari Arab. Betul lah Manina. Yang kuning. Yang kuning. Okey, yang Utin terakhir. lambat. Jawablah korang. Okey, yang terakhir belajar. Gambar di atas menunjuk kepada reka bentuk landscape. Melayu. Betul. Yeay. Alright. Okey. Jadi, bentar ya. Okey, jadi Betul. okey, rumusan hari ni kita belajar tentang landscape. Okey, landscape kita faham tadi ialah merupakan pemandangan bumi yang mana merupakan gabungan sains dan seni untuk satu rekaan kreatif. Jadilah satu landscape reka bentuk yang pemandangan yang lawa. Okey, untuk ciri-ciri mereka pula ada 6 dan untuk antara konsep-konsep reka bentuk landscape ada 5. Yang utama untuk Jepun, Bali, lagi Melayu, lagi 2. India. Tadi Bali. Bali betul, tadi India. Lagi satu? Islam. Betul Islam. Fana. Betul Anom. Okey, setakat itu saja pembelajaran kita hari ini. Terima kasih kerana bagi masa hadirkan diri ke kelas saya pada hari ini. Terima kasih banyak. Okey, untuk pembelajaran minggu depan kita akan belajar reka bentuk dalaman, hiasan dalaman. Jadi saya perlukan cardboard, marker dan gunting gam. Jadi kita akan teruskan aktiviti untuk minggu depan. Okey, terima kasih banyak. Kelas tamat. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Terima kasih. Salam. Sama-sama. Terima kasih. Dah lah. Tolong